Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya daripada kumpulan 6 bersama rakan-rakan saya ingin membincangkan mengenai tajuk yang telah dipilih, iaitu proses penentangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh kaum musyrikin. Sebelum kita masuk kepada perbincangan berkaitan tajuk yang telah dipilih, saya ingin kongsikan mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama ketika baginda berusia 40 tahun, iaitu pada tahun 610 Masihi. Dengan turunnya wahyu ini, maka lahirlah zaman Islam. Selepas wahyu ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula berdakwah untuk mewujudkan sebuah masyarakat Islam di Mekah. Usaha dakwah Nabi Muhammad SAW boleh dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu peringkat solid dan peringkat terang-terangan. Pada peringkat pertama, orang yang terawal memeluk Islam ialah Siti Khadijah, Ali bin Abu Talib dan Abu Bakar As-Siddiq. Peringkat ini dijalankan secara berhati-hati di rumah Al-Arqam di Bukit Safa. Setelah 3 tahun, Nabi Muhammad SAW mula berdakwah secara terang-terang. Aktiviti dakwah yang dijalankan selama 10 tahun menimbulkan penentangan yang hebat daripada kaum Quraisy. Mereka menggunakan pelbagai cara untuk menentang Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak dapat melemahkan semangat baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang kesabaran dakwah Rasulullah SAW menghadapi orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW mengajak kaum kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah SWT, dan baginda mengetahui hal itu bukanlah hal yang sangat mudah, kerana mereka kaum kafir Quraisy sangat kuat mempertahankan kebatilan itu dan mereka bersedia berperang dan mati untuk itu. Nabi Muhammad SAW kemudian memulai dakwah dengan terterangan, dimulai dari keluarga terdekat baginda, iaitu kalangan Bani Hashim. Namun di antara keluarga Bani Hashim, hanya Ali bin Abu Talib yang mahu beriman kepada Allah SWT. Sementara itu, Abu Talib, itu bapa saudara Nabi, melindungi dakwah Muhammad namun belum mahu mengucap syahadat. Setelah itu, dakwah terang-terangan Nabi Muhammad SAW selalu mendapat pertentangan dari kaum Quraisy. Bahkan para pemuka Quraisy menuduh Nabi Muhammad SAW gila dan sempat melemparkan kotoran ke tubuh Nabi semasa yang menentang dakwah Nabi Muhammad, iaitu bapa saudaranya sendiri, Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka pun melakukan segala cara untuk menolak dakwah Rasulullah SAW dengan mencuba membunuhnya. Kaum Quraisy membujuk Abu Talib dengan memberikan sejumlah wang tebusan untuk membiarkan Nabi Muhammad dibunuh. Rencana pembunuhan dilakukan dengan melibatkan orang di luar suku Quraisy hingga tidak akan memecahkan perang saudara. Setelah berbagai kesulitan yang dialami oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya di Mekah, turunlah perintah hijrah. Awalnya tujuan hijrah adalah ke negeri Habasyah atau Ethiopia, namun turut perintah agar umat Islam berhijrah ke Madinah. Terdapat 4 strategi dakwah yang Nabi Muhammad gunakan dalam menyampaikan risalah Islam. Yang pertama, melalui ucapan awam. Contohnya, baginda naik ke Bukit Safa dan mengajak masyarakat Makkah beriman kepada Allah dan meyakini hari kiamat. Yang kedua, mencari sokongan. Contohnya, Rasulullah SAW bertemu dengan kabilah-kabilah yang datang ke Makkah pada setiap musim haji. Yang ketiga, mencari tempat selamat. Contohnya, Rasulullah SAW memerintahkan sebahagian umat Islam agar berhijrah ke Habasyah kerana di Habasyah terdapat raja yang baik. Yang keempat, mengadakan jamuan. Contohnya, Rasulullah SAW menjemput seluruh keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan dan kemudian baginda menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Terusnya, hikmah Nabi berdakwah secara solid. Yang pertama, memastikan ajaran Islam dapat diterima tanpa gangguan. Yang kedua, untuk menyelamatkan nyawa umat Islam. Hikmah Nabi berdakwah secara terang-terangan pula ialah menimbulkan rasa tanggungjawab untuk menegakkan syiar Islam. Yang kedua, untuk menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi pengikut dakwah. Seterusnya, keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Rasulullah. Yang pertama, dari segi akidah, iaitu meninggalkan kepercayaan syirik kepada mentauhidkan Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Dari segi akhlak pula ialah meninggalkan akhlak yang keji kepada berakhlak mulia. Dari segi syariat pula ialah hidup berlandaskan panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, saya akan meneruskan perkongsian mengenai dakwah baginda Rasulullah SAW. Baiklah, seperti mana kita sedia maklum,
bahawa Rasulullah berdakwah dalam dua keadaan, yang mana yang pertama keadaannya secara sulit ataupun tersembunyi, dan keadaan yang kedua iaitu secara terang-terangan. Persoalannya, apakah hikmah daripada dua keadaan ini? Baiklah, kita pergi satu persatu. Keadaan yang pertama iaitu secara sulit. Hikmahnya adalah untuk memantapkan akidah umat Islam yang masih baru dengan ajaran Islam dan memastikan ajaran Islam dapat diterima tanpa sebarang gangguan, serta untuk menjaga kemaslahatan dan menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi pengikut dakwah. Baiklah, keadaan yang kedua iaitu secara terang-terangan. Hikmahnya untuk menyuntik semangat berdakwah dalam diri umat Islam dan menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam, dan sama juga seperti tadi untuk menjaga kemaslahatan untuk menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi pengikut dakwah. Baiklah, seterusnya saya akan kongsikan keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Rasulullah SAW. Di sini saya akan kongsikan daripada 3 aspek. Baiklah, aspek yang pertama iaitu akidah. Mereka, iaitu masyarakat Arab ini, meninggalkan kepercayaan syirik kepada mentauhidkan Allah SWT dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah SWT, dan hanya Allah SWT yang disembah dan menjadi tempat mengharap sesuatu hajat. Dan aspek yang kedua iaitu akhlak. Mereka meninggalkan akhlak yang keji kepada berakhlak yang mulia dengan menjaga hubungan yang baik dan harmoni dengan Allah SWT dan makhluknya. Dan mereka menghapuskan semangat perkauman dan mewujudkan persaudaraan yang menjadikan umat Islam saling hormat, menghormati dan kasih sayang. Dan aspek yang ketiga iaitu syariat. Hidup mereka berlandaskan panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, serta hukum yang diamalkan ini dapat memelihara hak individu dan hak masyarakat. Baiklah, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang kesimpulan. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah lebih agresif dan lebih sukar. Madinah sebagai negara Islam yang pertama menjadi nadi gerakan dakwah Islamiah di seluruh dunia. Strategi yang berteraskan dua hukum utama iaitu Al-Quran dan Hadis menjadi teras kekuatan faction Islam dalam menegakkan kalimah tauhid. Fakta sejarah kemudiannya membuktikan bahawa proses penyebaran Islam dengan dakwah jauh lebih cepat dan berkembang pada zaman Madinah berbanding zaman Mekah. Di samping itu, di Madinah, Rasulullah dan umat Islam berjaya membina tamadun, pemerintahan, ekonomi dan sistem sosial baharu yang begitu pesat membangun. Seterusnya, pengajaran dan iktibar yang dapat kita ambil daripada peringkat dakwah secara sulit dan terang-terangan. Antaranya ialah, dakwah adalah proses pemulihan dalam kalangan masyarakat yang menimbulkan sesuatu yang janggal terhadap kepercayaan dan mentaliti kebanyakan orang ramai. Pendakwah tidak perlu menyampaikannya secara lantang dan agresif. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di zaman permulaan Islam menghadapi tentangan yang sangat hebat dan sukar daripada musuh-musuh Islam. Namun, mereka tetap berpegang dengan akidah mereka. Ini menjadi bukti kejujuran iman dan keikhlasan pegangan akidah mereka. Ia juga menunjukkan ketinggian jiwa dan rohani mereka. Akhir sekali, kita selaku umat Nabi Muhammad SAW wajib bersyukur dengan nikmat agung di sebalik penyebaran dakwah kepada kita. Kesabaran dan ketabahan mereka di jalan dakwah wajar dijadikan contoh dan ikutan generasi sepanjang zaman.